Kita mulakan lintas langsung negeri ke studio RTM Pahang. Dikabarkan semakin ramai dalam kalangan masyarakat orang asli tampil mendaftar dan menerima suntikan vaksin. Teruskan dengan perinciannya, Atira Haswah. Ya, benar, Edwin. Sambutan terhadap vaksin oleh masyarakat orang asli Pahang semakin memberangsangkan. Ini lebih-lebih lagi dengan kempen orang asli Pahang sokong imunisasi COVID-19 yang telah pun bermula sejak April lalu. Pengarah Jaguar Pahang Johari Alwi berkata, sehingga kini lebih 18,000 masyarakat orang asli di negeri ini telah mendaftar suntikan vaksin hasil kempen berterusan menerusi inisiatif program outreach vaksinasi. Pendekatan dengan cara masuk kampung itu lebih mesra dan mudah bagi masyarakat orang asli kerana mereka tidak perlu ke pusat pemberian vaksin PPV yang terletak di bandar. Contohnya baru ni kita di Lipis, asalnya hanya 400 orang saja yang mengisi borang kita berikan untuk setuju. Tetapi masa kita dengan pihak KKM masuk ke dalam dengan PKD, peningkatan itu mendadak sangat sehingga 1,000 lebih. Beliau berkata demikian selepas bertemu dengan 20 masyarakat orang asli di Bera Pahang yang menerima suntikan vaksin. Masa mula tu rasa takutlah, rasa gairah. Bila dah sampai jumpa dengan kawan-kawan, dengan godong-godong kita sini, orang Bera ni, dah rasa seronok. Lepas tu bila disuntik, ingat mula menggeletar. Itu yang kena peli-peli dengan member-member tu. Bila dah suntik tak ada benda, 10 kali pun boleh. Jadi saya berasa banggalah kerana kerajaan dah memberi vaksin dengan seluruh orang kampung, tak kira bangsa. Pahang merupakan negeri paling ramai masyarakat orang asli yang layak mendapatkan vaksinasi, iaitu seramai 54,173 orang. Penduduk di kawasan pendalaman negeri ini tidak terpengaruh dengan dayah anti-vaksin. Buktinya program 3 hari pemberian suntikan vaksin COVID-19 di Mukim Ulu Tembeling turut mendapat sambutan menggalakkan. Pemberian suntikan dilaksana membabitkan penduduk Kampung Bantal, Kampung Orang Asli Sungai Kuching, Kuala Sat, Gusai dan Bukit Madaling. Ahli Parlimen Jeranto, Dato' Ahmad Nazlan Idris berkata, isu anti-vaksin boleh dianggap terpencil di kawasan pendalaman ini kerana tidak mempengaruhi mereka. Katanya, pada hari kedua semalam mendapati hampir 65 hingga 70% penduduk di kawasan Ulu Tembeling sudah menerima suntikan dan dijangkakan pada hari ini lebih 90% penduduk akan menerima vaksin. Dah buat vaksin 3 kampung ni, termasuk Kampung Kuching, kampung orang asli di Kampung Kuching. Kehadiran mereka sangat menggalakkan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara di Ulu Tembeling ini telah memberikan kerjasama. Ada ditanya beberapa isu, sama ada isu hasutan supaya masyarakat tidak mengambil vaksin. Tapi saya melihat di kawasan Ulu Tembeling ini, isu itu boleh kita anggap sebagai isu terpencil lah. Tambahnya, usaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk mewujudkan komuniti kelompok di kawasan pendalaman boleh dicapai segera berdasarkan sambutan yang ditunjukkan penduduk terlibat. Selain itu, menurut Ketua Kampung Bantal, Hamdan Ali, langkah membawa vaksin ini ke kawasan pendalaman bertepatan susulan penduduk menghadapi kesukaran terutama dari segi jarak, lokasi dan kemudahan pengangkutan ke Bandar Jerantut. Kita akan mengambil vaksin ini di bandar. Jadi bila kita dapat berita mengenai penerimaan vaksin ini oleh KPLB daripada KPLB membuat di Kampung Bantal, saya rasa bersyukur sangat kerana dapat meringankan orang-orang tua dan seluruh penduduk Ulu Tembeling. Maknanya meringankan orang untuk menerima vaksin ni. Kalau kita buat di tempat yang lain jauh, kemungkinan ramai yang tak dapat hadir. Sebab apa yang saya tengok daripada semalam sampai hari ini, alhamdulillah. Semua pemain industri ekonomi perlu menguasai digitalisasi bagi mengubah lanskap pentadbiran dan proses urus niaga secara digital menerusi norma baharu perniagaan. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, situasi semasa pandemik telah membuka laluan kepada transformasi digital kerana peniaga terpaksa menghadapi cabaran penutupan ruang fizikal, pergerakan terhad dan gangguan bekalan.
Menurutnya, semua organisasi sama ada sektor swasta dan awam perlu menguasai digitalisasi sebagai norma baharu jika mahu terus bertahan dan mengekalkan pertumbuhan serta mampu berdaya saing. Teknologi digital dalam pengurusan operasi perniagaan mereka. Bagi meningkatkan produktiviti, teknologi digital membolehkan proses kerja dilaksanakan dengan lebih cepat, cekap serta lebih fleksibel. Selain itu, dengan penggunaan digital dalam perniagaan akan meningkatkan lagi kualiti dan juga memudahkan urus niaga dengan pelanggan seperti e-payment, e-dagang dan lain-lain. Ini dapat membantu meningkatkan keuntungan syarikat, seterusnya memberi kesan positif kepada perniagaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan secara maya seminar peningkatan produktiviti melalui digitalisasi dan virtual digital klinik Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC wilayah Pantai Timur. Seminar itu mendapat kerjasama Kerajaan Negeri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia MITI, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Majlis Amanah Rakyat MARA dan SME Corporation Malaysia. Turut sama Ketua Pengarah MPC Dato' Abdul Latif Abu Seman dan Pengarah MPC Wilayah Pantai Timur Muhammad Azwan Muhammad Saleh. Sementara itu, Datuk Muhammad Fakhruddin berkata, peruntukan MPC di bawah program penjana bagi menjalankan program latihan upskilling dan reskilling kepada 5,000 buah syarikat di negara ini akan dapat membantu industri tempatan, terutama syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam adaptasi teknologi industri 4.0 dalam organisasi masing-masing. Tambahnya, program-program yang diperkenalkan oleh MPC merupakan salah satu inisiatif di bawah program Pahang Produktif 2021-2025. Ia menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang membangun secara produktif bagi meningkatkan potensi sebagai destinasi pelaburan dan pelancongan di Pantai Timur. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Pahang. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih Hatirah untuk perkembangan itu tadi.